wabarakatuh. Kumpulan kami akan mempersembahkan video yang bertajuk Mahar dan Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Parmiza binti Zulfakar akan menerangkan tajuk mahar. Mahar berasal daripada perkataan Arab. Di dalam Al-Quran, istilah mahar disebut dengan banyak, tetapi saya nyatakan hanya 3 saja. Di antaranya ialah Al-Aj, An-Nihlah dan As-Sadaqah. Menurut istilah syarak, mahar bermaksud sesuatu pemberian wajib oleh suami kepada isteri dengan sebab pernikahan. Mahar juga adalah hak atau harta isteri yang wajib suami serahkan kepada isteri untuk menghalalkan pernikahan antara keduanya. Antara hadis mahar ialah Rasulullah SAW bermaksud, carilah untuk dijadikan emas kahwin walaupun sebentuk cincin yang diperbuat daripada besi. Hadis riwayat Bukhari. Seterusnya kita tengok kepada hukum mahar. Hukum mahar ialah wajib suami beri kepada isteri. Di antara dalil yang mewajibkan mahar kepada isteri seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang keempat yang bermaksud, dan berikanlah kepada perempuan yang ingin isteri akan mas kahwin mereka itu sebagai pemberian yang wajib. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwinnya, maka makanlah, iaitu gunakanlah pemberian tersebut sebagai nikmat yang baik lagi lazat. Seterusnya, kadar mahar. Islam tidak menetapkan kadar mahar. Tetapi sekarang kadar mahar ini kebiasaannya mengikut setiap negeri berbeza-beza mahar tersebut. Kadar mahar ini bergantung pada persetujuan dan budi bicara yang sederhana di antara kedua-dua belah pihak. Selain itu, kedudukan isteri dan kemampuan bakal suami juga diambil kira sebagai asas penentuan mahar. Saya juga akan menerangkan perbezaan di antara mahar dan hantaran kahwin yang ramai sekarang masyarakat keliru. Pengertian mahar ialah suatu pemberian wajib daripada suami kepada isteri sama ada dalam bentuk wang atau suatu yang bernilai selepas akad nikah. Manakala perbezaan hantaran kahwin ialah pemberian daripada suami kepada isteri hanya sebagai adat sahaja. Hukum mahar ialah wajib, manakala hukum hantaran kahwin ialah harus. Kita pergi kepada jenis-jenis mahar. Jenis-jenis mahar terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah mahar musamma. Ini mahar yang ditentukan kadar mahar itu tersebut dan dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Seterusnya kita pergi kepada mahar misil. Ini mahar yang ditentukan kadarnya mengikut kadar mahar saudara-saudara perempuan pihak isteri. Syarat mahar ialah semua barang yang bermanfaat boleh dijadikan bayaran atau upah boleh dijadikan mahar seperti wang, Al-Quran, emas dan perak dan pekerjaan yang halal dan seumpamanya. Yang terakhir ialah hikmah diwajibkan mahar. Di antaranya yang pertama ialah sebagai tanda kesungguhan suami untuk berumah tangga. Yang kedua, sebagai persiapan suami isteri untuk memikul tanggungjawab. Apabila sudah berkahwin, di antara suami dan isteri akan memikul tanggungjawab masing-masing dan ia perlu melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan baik dan sempurna. Yang ketiga, yang ini melahirkan keikhlasan suami isteri atas perkongsian hidup bersama. Sekian saja daripada saya, Naura Parmiza binti Zulfakar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan terangkan bahagian wali. Maksud wali dari segi bahasa dan istilah ialah bahasa ialah kasih sayang dan pertolongan. Istilah pula dari segi syarak ialah seseorang yang mempunyai kuasa melakukan akad perkahwinan terhadap orang yang di bawah jagaannya tanpa bergantung kepada keizinan. Seterusnya, hukum dan hadis. Kewujudan wali
adalah wajib semasa akad nikah dan ia merupakan salah satu daripada rukun akad nikah. Perkahwinan seseorang perempuan sama ada dewasa atau masih kecil, janda ataupun dara, hendaklah diakadkan oleh walinya. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, hadisnya adalah la tuzawwijul mir'atu mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Maksudnya, seseorang perempuan tidak harus mengawinkan perempuan lain dan tidak harus mengawinkan dirinya sendiri. Riwayat Al-Daraqutni. Okey. Jadinya dekat sini, apabila seseorang perempuan mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali, perkahwinan adalah batal dan kedua-duanya wajib dipisahkan. Okey. Ini berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'ati nakahat bighairi minha fa in tashajarul fasultanu waliyuman la waliyu la hizni mawaliha fanikahuma batilu thalatha imra'ati fa in dakhala biha falhamru laha biha asaba. Maksudnya, mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa izin walinya, perkahwinan tersebut adalah batal. Baginda mengulanginya sebanyak 3 kali. Apabila disetubuhi oleh pasangannya, dia berhak menerima mas kahwin bagi menghalalkan farajnya. Jika berlaku pembalahan tentang wali, maka sultan ialah wali kepada mereka yang tidak berwali. Riwayat Abu Daud. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada jenis-jenis wali. Di sini saya sertakan beberapa jenis-jenis wali, iaitu kita akan pergi kepada keterangan yang pertama, wali mujbir dan wali bukan mujbir. Apa wali mujbir dan bukan wali mujbir ni? Okey, kita tengok. Yang pertama, wali mujbir boleh mengawinkan anak gadis sama ada kecil atau besar tanpa keizinannya, iaitu bapa dan datuk. Yang kedua, wali bukan mujbir. Maksud wali bukan mujbir ialah tidak boleh mengawinkan seseorang anak gadis tanpa keizinan mereka, iaitu selain bapa dan datuk. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis wali yang seterusnya, iaitu wali ab'ad dan wali aqrab. Apa kedua-dua ni? Okey, wali ab'ad ialah wali yang jauh perhubungannya dengan pengantin perempuan mengikut susunan wali. Wali aqrab pula wali yang paling dekat hubungannya dengan pengantin perempuan mengikut susunan wali. Okey, nanti saya akan sertakan beberapa susunan wali. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada syarat-syarat wali. Okey, terdapat 6 syarat-syarat wali. Okey, yang pertama iaitu lelaki, dan yang kedua iaitu balil, dan yang ketiga merdeka daripada jadi hamba, dan yang keempat Islam, kelima berakal, akalnya tidak lemah. Yang keenam ialah perwakilan itu tidak boleh dibuat semasa orang yang memberi wakil itu menunaikan haji atau umrah. Maksudnya dekat situ untuk jadi wali, wakil wali itu tidak boleh semasa dia sedang menunaikan haji atau umrah. Okey, dan yang terakhir iaitu susunan wali. Ini adalah antara susunan wali yang saya telah sertakanlah kat sini. Okey. Yang pertama, bapa. Yang kedua, datuk sebelah bapa dan ke atas. Dan yang ketiga, saudara lelaki seibu sebapa. Yang keempat, saudara lelaki sebapa. Yang kelima, anak saudara lelaki seibu sebapa hingga ke bawah. Dan yang keenam, anak saudara lelaki sebapa hingga ke bawah. Yang ketujuh, bapa saudara seibu sebapa hingga ke atas. Dan yang ke-8, anak lelaki bapa saudara sepupu seibu sebapa sehingga ke bawah. Dan yang ke-9, anak lelaki bapa saudara iaitu sepupu sebapa hingga ke bawah. Dan yang ke-10, tuan kepada hamba yang telah dimerdekakan. Dan yang terakhir, hakim atau sultan termasuk orang yang telah dilantik
oleh Sultan seperti Qadim. Okey, sekian dari saya, Siti Nabila Atika binti Abdul Razak. Nombor metrik KID 20210504 174. Sekian, terima kasih.